وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau Jamaliyah, Tuan Haji Adyas, Tuan SU Barisan Jawatan Kuasa Surau, Imam Bilan serta muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita lagi sekali dipertemukan pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, malam Jumaat, malam yang diturun rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab tak? Yang setelah kita bulan Rajab, dan mudah-mudahan kita akan sampai ke bulan yang seterusnya, Sya'ban, kemudian bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu insya-Allah taala. Apabila datang bulan Rajab, sunatlah kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah keberkatan kepadaku pada bulan Rajab ini dan juga pada bulan Sya'ban, dan pertemukanlah aku di dalam bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan Al-Mubarak insya-Allah. Sidang hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita semua rasa bertuah dah. Kita masih lagi diberi kekuatan, diberi umur yang panjang kepada kita untuk kita sama-sama memanfaatkan, mewakafkan sedikit masa, jiwa kita, tenaga kita di dalam satu majlis perkongsian ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan ini akan menambahkan lagi ketakwaan kita pada Allah dan menambahkan lagi redha Allah kepada diri kita insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Rajab ni, lalu kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sirah dia naik ke di Isra' dan Mi'rajkan. Betul tak? Bulan Rajab, peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kematian baginda, kehilangan dua insan yang sangat disayangi, yaitu isteri baginda sallallahu alaihi wasallam Khadijah dan juga bapa saudara baginda Abu Talib. Kedua-dua insan ini merupakan insan yang sangat memberi jasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok Rasulullah ni diuji dengan bermacam-macam ujian lah, dan macam-macam cobaan-cobaan Allah supaya Rasulullah ni menjadi seorang yang sangat mantap. Dia punya emosi fizikalnya, ya, Allahu Akbar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diuji ini diisrakan naik ke langit, dan Rasulullah menerima satu amanah, satu tanggungjawab, satu kewajipan yang sangat besar untuk diturunkan kepada seluruh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibadah salat. Jadi ibadat salat ini merupakan satu ibadat yang sangat pentinglah, sebab
Allah sendiri jemput Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mana berlaku Isra dan Mi'raj. Jadi apabila satu utusan Allah taala ini berjumpa dengan Allah, dijemput bertemu dengan Allah di suatu tempat, Allah tidak bertempat, tapi kita beriman Allah itu tidak bertempat. Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala jemput Rasulullah ini dengan pakaian-pakaian kerohanian, dengan pakaian-pakaian kerohaniannya, dengan kalbu Rasulullah, hati Rasulullah dicuci terlebih dahulu sebelum dijemput bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah nak cerita kepada kita di sini bahawasanya ibadat sembahyang itu satu ibadat yang sangat besar. Yang sangat besar. Jadi pada bulan ini kita sama-sama pertingkatkanlah ilmu tentang sembahyang ya. Hari ini saya cuba kita sama-sama baiki tentang kalimah Allahu Akbar, takbiratul ihram yang kita sebut hari-hari. Kadang-kadang ia tersasar daripada kebenaran betulnya kalimah Allahu Akbar. Kalimah takbir Allahu Akbar yang pertama sekali takbiratul ihram, itulah takbir yang wajib. Sebab rukun sembahyang takbiratul ihram yang pertama. Manakala takbir yang lain takbir intiqalah, takbir perpindahan rukun. Apabila menyebut kalimah Allahu Akbar, Allahu, kadang-kadang tertinggal kalimah hu, terus kepada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hu tu tak dengar, hu tak bunyi, tidak kedengaran hu, tidak jelas kalimah hu. Sedangkan hu itu mewakili kalimah Allah Ta'ala. Kita ambil berat sikit dah kalimah Allahu Akbar. Kadang-kadang diwakafkan Allah Akbar saja, Allah Akbar. Macam mana tu? Tuan-tuan kasih Allah. Sedangkan kalimah Allahu mesti dilafazkan dengan kalimah hu akbar. Kita ambil berat satulah situ kalimah takbir Allahu Akbar. Bagaimana yang kita tahu, ini huruf yang paling lemah dalam banyak-banyak huruf, 28 huruf ataupun 29 huruf hijaiyah. Huruf yang paling lemah ialah huruf simpul. Ia paling bawah sekali. Huruf halqum duduk bawah sekali. Hu akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kalimah, dalam huruf juga ada di dalam kalimah syahadah, tahiyat kita. Tahiyat kita, asyhadu an la ilaha illallah. Kadang-kadang tak tersebut kalimah Allah. Huruf asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tak bunyi Kalau ikut maknanya tak ada lah kalimah ilaha. Ilaha tu membawa maksud, memberi makna Tuhan. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Ta'ala. Dua benda ni insya-Allah kita ambil berat. Mudah-mudahan sembahyang yang kita buat ni mudah-mudahan menepati syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita tentang syariat baru. Dan sembahyang ni bukan setakat syariat. Sembahyang ni merupakan satu gerakan kerohanian, rohani kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dalam ilmu orang sufi, ilmu tasawuf, dia sembahyang bukan sebab nak pahala, tapi dia sembahyang sebab nak mencari Allah Ta'ala. Dalam sembahyang kita, apabila kita sembahyang bagi salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridhamu, keredaanmu, wal jannah,
Jannah situ kalau ahli tasawuf dia kata jannah bukan syurga, tetapi melihat Allah Ta'ala di dalam syurga nanti. Ikutlah Allah nak letak di mana dia, dalam syurga ke, dalam neraka ke, asalkan dia boleh melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam syurga nanti, di dalam syurga yang paling tinggi ialah syurga Firdaus, Jannatul A'la, Jannatul Firdaus. Dalam syurga ini, syurga yang paling tinggi, syurga Firdaus. Dalam syurga ni ada segolongan penghuni dalam syurga Firdaus ni, ada orang yang hari-hari boleh melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana dia semayang 5 kali sehari, sebagaimana dia semayang sunat, beberapa banyak sunat yang dia lakukan dalam hari itu, sebanyak itulah dia dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah nikmat yang paling besar di dalam syurga, dapat melihat Allah, dapat melihat orang yang memberi syurga, dapat melihat orang yang memberi kepada dia balasan-balasan nikmat di dalam syurga, iaitu zat, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang dalam syurga Firdaus dapat melihat sebagaimana sembahyang hari raya 2 kali setahun, dapat tengok Allah duduk dalam syurga yang sama, tapi tingkatan dia iaitu dapat melihat Allah 2 kali setahun. Ada orang yang melihat Allah ini sekali setahun. Ada orang melihat Allah setiap masa, dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah betapa hebatnya kebesaran dan keredaan Allah Ta'ala. Jannah yang ditafsirkan oleh ahli tasawuf ialah jannah dapat melihat Allah dengan mata kepala. Kita dalam dunia ni ada ahli-ahli yang sampai kepada Allah, sudah muraqabah sampai kepada Allah, melihat Allah dengan basirah, mata hati dia dapat melihat Allah. Bila dapat melihat Allah dengan mata hati dia, tak nak benda lain dah, tak nak dah kemewahan lain. Walaupun ada di tangan dia sekalipun, tapi dia merasakan bahawasanya itu bukan nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar di sisinya ialah dapat melihat Allah dengan mata hatinya. Allah merasai kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia melihat alam-alam sekeliling ni, alam-alam yang ada di sekitar dia ni. Sebalik itu dia dapat melihat, dapat tengok, dapat merasakan kehadiran Allah, kewujudan Allah Ta'ala. Dia tengok dia hadir. Contoh ada orang tu mari marah dia ada buat salah, ataupun isteri kita marah kita, sebenarnya marah kita, beletih kat kita, sebenarnya bukan isteri yang sebenarnya, bukan yang beletih kat kita tu bukan perbuatan isteri, tapi perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan kepada isteri kita suka beletih. Kerana apa? Kerana nama Allah situ, nama Allah yang suka marah. Allah kan dia bersifat dengan sifat, kalau dia bagi kemarahan yang sangat besar, dia letakkan pada seseorang itu, dia nak menzahirkan sifat dia ni, aku ni suka marah, aku suka marah, andai kata ni tak betul. Jadi apabila begitu, maka dia sandarkan pada isteri kita, dia marah kita. Itu perbuatan Allah. Dan kita ambil pengajaran daripada situ. Itulah Allah Ta'ala. Allah nak hina diri kita sebenarnya. Allah nak menghina kita. Allah nak supaya kita ni pergi ke pangkal jalan balik. Aku ni sebenarnya kalau kena marah ni, kita rasa satu ego yang sangat besar bila kena marah. Bila kena tegur, kita akan rasa Allahu Akbar, hinanya kita. Tapi sebenarnya Allah itu nak menghinakan diri kita supaya kita kembali kepada Allah. Siapa yang paling hina? Kita lah yang paling hina. Jangan dianggap kita ni sangat mulia. Sangat mulia bila dipandang oleh manusia, kita rasa mulia. Kita mari ke surau, kita rasa mulia. Kita memandang orang lain tak datang surau, Allahu Akbar, dia tu Allah tak datang semayang, aku ni datang semayang. Aku ni mulia, aku ni baik pada orang tu. Yang tidak. Sebenarnya itu adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk sandarkan sesuatu sifatnya ni pada manusia-manusia sekeliling ni. InsyaAllah dengan redha Allah, nak cari redha Allah ni perlukan satu mujahadah yang sangat besar lah. Kita ibarat ni dan dunia ni, di dunia kita ni sekarang ni, kita duduk ibarat kita ada satu perahu, kita ada satu pendayung. Kita duduk tengah-tengah lautan.
kita nampak dah tempat kita tuju situ, kita nak pergi situ, kita nak pergi situ. Situ tempat tujuan kita ialah cari Allah suka pada kita. Kita cari Allah redha pada kita. Kita dayung sampan kita. Kita dayung sampan kita di tengah-tengah lautan yang penuh dengan ombak-ombak yang sangat besar. Kadang-kadang kita terpukul oleh ombak itu belakang balik. Itu perlukan satu mujahadah. Mujahadah ini latihan-latihan. Ya Allah Subhanahu Taala. Kadang-kadang orang tu bila kena marah sikit, dia tak boleh nak mari dah suruh. Dia bergaduh orang tu, dia tak boleh nak buat sesuatu lah kebaikan. Sebab membuat satu kebaikan kerana manusia tidak akan memberi kesan pada diri manusia itu. Kita buat sesuatu ini ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi nak cerita pasal sembahyang ya. Jauh terlanjur pula. Minta maaf. Okay, hari ni kita sambung dah. Kita sambung Bidayatul Hidayah pada perbahasan adab-adab bersahabat. Yang kedua, adab-adab bersahabat. Kita kan semua ada kawan, kita ada sahabat, kita ada taulan. Ada orang dia berkawan tak ada kawan lain. Kawan dia ialah isteri dia. Itu pun sahabat kita. Isteri itu pun merupakan sahabat kita juga. Jadi apabila bersahabat, bermuamalah dengan muamalah sebagai seorang makhluk. Sebagai seorang makhluk. Dia makhluk, kita pun makhluk. Dan adab-adab ini telah digariskan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Kitab Bidayatul Hidayah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin insyaallah. Adab-adab bersahabat. Seorang sahabat mestilah menjaga adab-adab terhadap sahabatnya, iaitu bahawa ia ada 23 adab sebagai seorang sahabat terhadap sahabatnya. Banyak tu 23. Kadang-kadang dalam buku ni tulis 23. Malah banyak lagi adab-adab yang perlu dipatuhilah sebagai seorang sahabat sesama manusia, insya-Allah dah. Yang pertama sekali, mengutamakan sahabat dengan harta bendanya. Jikalau ia tidak kuasa berbuat demikian, maka sekurang-kurangnya hendaklah ia memberi kepada sahabatnya apa-apa yang lebih dari hajat dirinya. Ini sahabat, andai sahabat tu orang yang berada, bantulah sahabat yang di dalam kesempitan hidup, yang dalam kekurangan, kita bantu dia dengan harta benda. Yang kedua, menolong sahabat dengan diri pada segala hajatnya dengan cara bersegera sebelum berkehendak sahabatnya bahawa ia meminta tolong akan dia. Segera membantu sahabat. Tak, kita tengok sahabat kita sedih, sakit ko, tak, segeralah pergi melawat ziarah sahabat-sahabat kita. Kerana dengan ziarah itu akan pertama sekali menyukurkan, beri kesukaan kepada orang yang diziarah. Tak? Tak, alhamdulillah. Ada adab berziarah pun kita kena jaga juga. Tak? Pertama-tamanya kita pergi buka cerita sedih pula, cerita kematian depan dia. Cepatlah dia meninggal saya rasa. Dan yang ketiga, menyembunyikan rahsia sahabatnya. Menyembunyikan rahsia sahabatnya. Rahsia ni rahsia keaiban lah, rahsia-rahsia keaiban, benda-benda yang buruk terhadap sahabat dia. Yang keempat, menutup keaiban sahabatnya. Apabila terdengar keaiban sahabatnya, terus dia tutup aib sahabat dia di depan orang ramai, supaya orang tak tahu pun sahabat dia ni jahat. Yang kelima, berdiam daripada menyampaikan perkataan orang yang lain yang mencela sahabatnya. Saya laju sikit. Yang keenam, menyampaikan segala perkataan orang lain yang memuji akan sahabatnya. Adab yang keenam, menyampaikan segala perkataan orang lain yang memuji akan sahabatnya.
segala pujian kita sampaikan kepada sahabat kita tadi, supaya dia rasa selesa dengan kita. Manakala ada pun keaiban, keburukan dia, orang cerita pasal kawan kita depan kita, kita jangan bagi tahu kawan kita, sebab akan menimbulkan rasa gundah gulana, sedih dia, kecewa dia. Lama-lama dia menyorok dalam bilik, tak nak keluar jumpa siapa-siapa lagi dah. Yang ketujuh, mendengarkan dengan baik akan perkataan sahabatnya ketika ia bercakap-cakap. Dan yang ke-8, meninggalkan berbantah dengan sahabatnya. Dalam bab berbantah ni apa panggil? Bermujadalah, berdebat. Tak, andai kata perdebatan itu yang tidak melanggar syariat Allah, kita bagi dia menang. Bab-bab keduniaan, kita bagi sahabat kita menang. Andai kata dalam bab syariat ni, dia kata boleh pakai seluar pendek semayang ni, semayang boleh pakai seluar pendek, tak, mana begitu kita kena tegurlah dia supaya dia ni kembali semula ke jalan Allah Ta'ala. Yang ke-9, memanggil sahabatnya dengan nama yang terlebih disukainya. Yang ke-10, memuji sahabatnya dengan apa yang diketahui daripada kebaikannya. Yang ke-11, berterima kasih kepada sahabatnya atas sebarang kebaikannya. Yang ke-12, menegahkan orang lain apabila ia mahu mengumpat sahabatnya seperti ia membela dirinya sendiri. Yang ke-13, memberi nasihat dengan cara yang lemah lembut dan bahasa yang halus apabila ia berkehendak menasihati sahabatnya. Yang ke-14, memaafkan daripada sebarang kesilapan dan kesalahan sahabatnya, maka janganlah ia mencelanya. Yang ke-15, mendoakan sahabatnya apabila ia duduk bersendirian ketika sahabatnya itu masih hidup ataupun setelah ia mati. Yang ke-16, mengekalkan kecintaan terhadap keluarga sahabatnya selepas daripada kematian sahabatnya. Ini sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar bersama dengan Sayyidina Umar pergi menziarahi Ummu Aiman. Ummu Aiman ni bekas ibu susuan Nabi dulu. Dia pergi jumpa, dia pergi ziarah, sebagaimana yang dilakukan oleh dua orang sahabat Nabi ni. Dia pergi ziarah, walaupun Nabi sudah mati, dia pergi ziarah lagi. Sebab apa? Sebab dia merasakan itu ialah sahabat yang karib dia sekali. Tak? Allahu Akbar. Yang ke-17, jangan suka memberatkan sahabatnya dengan bebanan dan tanggungjawab. Bahkan ia hendak meringankan daripadanya supaya ia sentiasa senang hati kepadanya. Yang ke-17. Yang ke-18, menyatakan rasa kesukaan dengan segala yang menyukakan hati sahabatnya, dan juga menyatakan rasa kesusahan pada segala yang menyusahkan hati sahabatnya. Yang ke-19, menyamakan antara hakikat kecintaan yang wujud di dalam hati dengan apa yang nampak di luar. Maka dengan itu barulah kecintaan itu dianggap benar. Yang ke-20, memulakan memberi salam ketika ia menemui sahabatnya. 21, meluaskan tempat duduk kepada sahabatnya ketika ia masuk ke dalam majlis, dan hendaklah ia berpindah daripada tempat duduknya itu ke tempat yang lain ketika ia tidak dapat berbuat demikian. Yang ke-21. Yang ke-22, hendaklah ia bangkit menghantar sahabatnya itu sehingga sampai ke pintu rumahnya ketika ia keluar dari rumahnya. 23, hendaklah ia berdiam ketika sahabatnya bercakap-cakap sehingga ia selesai daripada percakapannya, dan janganlah ia suka mencelah ketika sahabatnya sedang bercakap-cakap. Itulah 23 antara adab-adab terhadap sahabat. Jadi saya kongsi satu cerita. Cerita ni cerita antara Imam Syafi'i
dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijrah, manakala Ahmad bin Hanbal ni 164 Hijrah. Maka Imam Syafi'i ini abanglah kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Pada satu ketika Imam Syafi'i ini, satu hari Imam Ahmad ni sakit. Dia sakit. Kemudian pada satu masa dia sakit tu, dia diziarahi oleh Imam Syafi'i. Abang dia ziarah adik. Imam Syafi'i tu besar, dia ziarah Imam Ahmad bin Hanbal. Berlakulah peristiwa tu. Imam Syafi'i datang dan dia pun terus bangkit. Imam Syafi'i datang, Imam Ahmad pun terus bangun. Dia kata, apa dia kata? Aku tengok monitor, aku segar, terus aku sihat dah, tak sakit dah aku. Dia cerita bahawasanya tu Imam Syafi'i ni pergi, kemudian ni bawa satu rahmat bagi dia. Dia kata walaupun sakit, dia jadi tak sakit dah, sebab dia dapat tengok seorang sahabat yang baik menziarahinya. Tapi pada selepas itu Imam Syafi'i pula sakit, berbalas pula. Imam Ahmad pun pergi ziarah Imam Syafi'i ketika itu juga. Jadi sama-sama menziarahi. Tapi Imam Syafi'i ini dia ada anak murid ramai juga. Imam Ahmad pun ada anak murid dia juga. Jadi anak murid Imam Syafi'i ini tengok kepada Imam Syafi'i ini, Imam Ahmad bin Hanbal ni. Imam Syafi'i ziarah Imam Ahmad bin Hanbal. Anak murid Imam Syafi'i kata macam mana? Dia kata hebat tok guru aku. Dia kata hebat sungguh tok guru aku, sebab tok guru aku ni mulia, ziarah pula Imam Ahmad bin Hanbal. Dia cerita kepada anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kawan ni nak marah lah, tok guru aku ni lebih mulia sebenarnya ni. Imam Ahmad ni hebat lagi pada Imam Syafi'i, tapi tok guru ni turun tengok aku ni. Allah hebatnya Imam Syafi'i. Dia kata anak murid Imam Syafi'i. Anak-anak murid Imam Ahmad pula kata gitu juga. Dah tok guru aku ni ziarah juga Imam Syafi'i, hebat juga lah. Dan tok guru aku ni. Jadi itu. Jadi dalam cerita ni Imam Syafi'i pun dengar perbualan tu. Imam Syafi'i dengar, dia tegur anak murid dia. Dia kata siapa-siapa yang mendatangi ke rumah siapa yang lebih mulia, dia tanya. Orang yang lebih mulia ialah orang yang bertandang ke rumah orang tu. Orang yang ziarah tu adalah orang yang lebih mulia berbanding orang yang kena ziarah, Imam Syafi'i kata. Tapi dalam bab ni siapa yang paling mulia? Imam Ahmad yang paling mulia, sebab dia ni sudi nak terima aku sebagai tetamu dia. Sebab bila dengar gitu, Imam Syafi'i pun nasihati anak murid dia. Dia kata janganlah kamu membuat sesuatu perbandingan. Janganlah kamu buat sesuatu perbandingan. Kerana apa? Kerana perbandingan itu akan membuka pintu-pintu kejahatan. Akan terdedah kejahatan kalau kita buat perbandingan dengan siapa-siapa. Itu pengajaran yang diterima daripada cerita ni. Kalau banding-banding akan buka satu pintu keburukan, dan akan buka pintu syaitan akan masuk situ. Muni baik, muni jahat, orang ni jahat. Akan keluarlah cerita-cerita yang tidak enak didengar. Ringkas kata, hendaklah seorang sahabat itu bermuamalah atau bergaul dengan sahabatnya seperti cara yang ia sukai orang lain bermuamalah dengannya. Ni poin sebenarnya sinilah. Poin yang penting sini. Dia kata apa? Bermuamalah atau bergaul dengan sahabatnya seperti cara yang ia sukai orang lain bermuamalah dengannya. Andai orang kita tak suka orang tu menipu kita, tak? Andai kita tak suka orang tu tinggi suara dengan kita, begitu jugalah kita kena buat orang tu pun suka dengan cara kita. Kalau dia terima kita ni dengan cara kita, nak suruh dia terima kita, kita tak nak terima, inilah masalahnya. Maka akan berlakulah pintu kerenggangan. Akan keluar, akan lari jauh-jauh. Orang duduk sini, hari duduk sini.
Sebab Islam ni mengajar kita supaya kita ni sentiasa bermuamalah dengan muamalah yang baik. Sebab hubungan kita dengan makhluk kena jagalah. Hubungan kita dengan makhluk sebelum kita jaga hubungan kita dengan Allah. Andai hubungan manusia pun tak elok, hubungan dengan Allah pun tak elok juga, tak molek juga, tak betul juga. Jadi nak betulkan hubungan tu, betulkan hubungan kita sesama manusia, sesama makhluk. Sebab makhluk ini merupakan satu gambaran daripada sifat Allah. Sebagaimana yang kita cerita tadi, gambaran daripada sifat Allah. Orang tu mari dalam keadaan bengih, itulah sifat Allah sebenarnya. Allah ini sangat-sangat bengih. Kalau sesuatu tu tak betul, dia marah, itulah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sekeliling kita ini merupakan cerminan bagi kita, tak? Cerminan bagi kita belaka. Orang tu mari dalam keadaan yang cermin bagi kita. Andai kita duduk tempat dia, Allah tak, kita tak boleh nak terima benda-benda tak molek ni, benda-benda buruk ni, kita tak nak terima. Itulah cerminan bagi kita. Kita tengok orang buat salah, Allah itu, aku ni alhamdulillah, Allah bagi rahmat pada aku ni, boleh buat benda baik. Allah terima kasih ya Allah. Orang tu belum, Allah bagi hidayah pada dia lagi. Mungkin satu hari nanti bila Allah betul-betul bagi hidayah pada dia, dia akan jadi lebih baik daripada. Nah, itulah kita kena anggap diri kita gitu. Kalau kita anggap diri kita sentiasa baik, maka kita akan duduk di dalam kepura-puraan selalu. Sama-sama duduk pura-pura sama-sama, duduk dalam keadaan sedap. Maka kata makan angin atas je kita makan. Duduk tenang duduk situ. Tapi apabila mari sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala, teguran-teguran daripada Allah, maka mudah-mudahan kita bolehlah sikit-sikit prepare diri kita sikit sebanyak supaya satu hari nanti ini kita akan dapat redha Allah, keredaan Allah. Bila Allah redha pada kita, sama-sama redha. Kita redha pada Allah, Allah meredai kita sebagai hamba. Nak duduk tahap Allah terima kita ni sebagai hamba, tak diterima lagi. Tak sampai lagi tahap Allah nak terima kita sebagai hamba dia. Sebab itulah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya ya Allah, tidak ada upaya aku ya Allah untuk aku ni melawan segala, untuk melawan maksiat, untuk aku lawan, untuk aku tidak buat dosa padamu ya Allah. Tidak ada daya bagi aku ya Allah. Wala quwwata illa wala quwwata, dan aku tidak ada kekuatan juga ya Allah untuk aku buat ibadah padamu, untuk aku buat ketaatan padamu, melainkan billahil aliyyil azim, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam pintu syurga ada pintu syurga ni ada 8 pintu. Antaranya pintu puasa, antaranya pintu sembahyang, antaranya pintu menahan kemarahan, antaranya pintu buat baik sesama manusia, dan ada lagi satu pintu nama dia pintu hauqalah, iaitu pintu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa-siapa yang selalu berpegang kepada kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka dia akan memasuki syurga Allah melalui pintu yang bernama pintu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka kita sama-sama perbanyakkan kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setiap sesuatu yang berlaku atas dunia ni adalah semata-mata kerana takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ni hanyalah ada satu ikhtiar kasbi saja. Usaha kita nak buat benda baik, usaha kita nak buat benda baik, kita berasa nak buat benda baik, tapi kalau Allah tak pilih kita buat benda baik, kita tak akan dapat buat benda baik. Sebab itulah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita kena berpegang kepada kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya ya Allah untuk aku menahan diri aku ni berbuat dosa padamu ya Allah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan ya Allah bagi aku untuk aku berbuat ketaatan ibadah kepadamu ya Allah. Orang kena pegang waktu. Pegang waktu kan? Kita bila kita pegang kalimah tu kan, kita takkan melihat kepada manusia ni kan melihat dengan pandangan buruk lah. Kita takkan melihat manusia ni dengan pandangan yang buruk-buruk lagi dah. Sebab apa? Sebab sesuatu itu adalah
gerakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah pilih kita mari tempat-tempat gini, kita boleh terima dan kita boleh mudah-mudahanlah di akhir-akhir hayat kita ni kita pun akan guni jugalah. Sebab kita baca doa ni, doa surah Waqiah, surah Mulk kita baca ni ada kalimah Allahumma ja'al khaira a'malina awakhiraha. Ya Allah, jadikanlah pengakhiran umur kami ni ya Allah awakhiraha, di akhir sekali itu. Sebelum kami ni mati ya Allah, dijemput padamu ya Allah, itulah yang kami nak. Jadikanlah akhir umur kami, sebaik-baik umur kami adalah awakhir, penghujung. Tu yang kita baca doa ni surah Mulk. Dan sebaik-baik hari kita ni dalam surah Mulk kita baca doa dia, wa khairu ayyamina, dan sebaik-baik hari kami ni, hari bukan hari raya, bukan hari Jumaat, bukan hari kita terima gaji, dah. Hari yang paling baik untuk kita ialah hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari itu, itulah kita nak supaya Allah bagi kita ni satu hari yang sangat baik bertemu dengan Allah. Bukan satu kita hari bertemu dengan Allah, hari yang paling malang bagi kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saya rasa sepada itulah perkongsian saya pada malam ini. Mudah-mudahan kita sama-sama mencari, dapat cari redha Allah dalam bulan Rajab ni, Rajab, Syaban dan Ramadan ni. InsyaAllah kita sama-sama kejar fadilat-fadilat yang ada dalam bulan ini, insya-Allah sama-sama kita, insya-Allah. Kalau saya salah tolonglah tegur saya tak semestinya betul. Tegur je, tak ada masalah, tegur. Kalau saya tersimpang masuk salah laluan lain ke, terpesong, bagi tahu saya, tak kisah, tegur ya. Insya-Allah kita sama-sama biar boleh satu benda yang kita dapat dalam surah Al-Asri. Dia kata apa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi. Berpesan-pesanlah dengan penuh dengan kebenaran, dan pesan-pesanlah dengan penuh kesabaran, sabar dan benda kebenaran. Ya, insya-Allah tegurlah, tak apa, saya boleh terima sama-sama kita, insya-Allah. Itu saja saya pada malam ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.